Assalamualaikum dan salam sejahtera Street Riders. Jadi macam episod lepas, aku dah pun tukar swing arm untuk motor ni. Yang terlepas boleh tekan dekat link ke atas untuk tengok. Untuk hari ni pula, macam korang nampak dekat depan ni, aku nak upgrade sistem brake aku. Yang mana sekarang ni, yang belakang digunakan brake drum. Dan aku akan tukarkan kepada brake disc lah. Dan aku pun ada dia punya master pump kit untuk aku tukar. Kira kit ni aku dapat daripada motor 125. Caliper pula aku ambil daripada Y15 lah. Aku akan banyak campur-campur kat sini. Tapi untuk dia punya pump aku akan servis dulu sebabkan aku dapat pun second. So aku akan tukar dulu lah dia punya pump. Ya, untuk yang depan pula aku akan pakai 125 juga. Sebab dua port ni dia tak boleh masuk dekat belakang. So aku design untuk pasang kat depan. Dan aku juga akan tukar dia punya fork lah. Aku akan pakai fork daripada 5S. Aku juga akan tukar dia punya braided hose untuk brake motor. Dan juga aku ada kabel rantai. Okay, so sebelum aku start, aku rasa aku nak bagi penjelasan sikit lah. Mungkin ada antara korang yang mungkin tak faham apa yang aku cuba untuk buat sebenarnya. Okay, so pertama sekali, masa mula-mula tu aku dah beli caliper untuk 125 yang plug and play untuk 4S. Dia kira jadi macam LC5S lah nanti, bila dah pasang brake ni kan. Ni dia punya bracket brake dia. Okay, semua kat sini dia masuk macam tu lah. Lepas aku dah pasang Y ni, aku dah beli juga dengan bracket ni. Okay, bracket ni aku ingatkan boleh pasang dekat caliper ni sekali. Tapi aku silap sebabkan bracket yang untuk caliper ni dia lain dengan bracket untuk Y. So korang boleh nampak dia punya tempat dia tu, skru dia berbeza lah. Okay. So untuk pasang dekat depan caliper yang ni aku perlu pasang dengan bracket yang ni lah. Yang ni untuk LC5S punya. Dan sesuai untuk disc yang bersaiz 267. Aku juga akan tukar fork LC5S. So baru dia akan kena lah. Okay, dia boleh ngam-ngam dengan bracket ni dan juga brake caliper yang itu.
Okay, so aku dah cabut dia punya fender dan aku juga dah cabut exhaust. Okay, untuk nak cabut benda ni memang akan banyak kerja, tapi first sekali korang kena cabut benda ni, dia punya safety pin. Okay, lepas korang cabut pin ni, and then korang kena buka dia punya ni, tarik besi spring ni, tarik besi spring ni, lepas tu dalam masa yang sama tarik ni keluar. Dan jangan lupa untuk ni sekali lah, benda ni untuk brake, jangan lupa untuk cabut benda ni sekali. Dia dekat sini, dia dekat sini. Lepas tu korang dah boleh cabut benda ni keluar, dan bolehlah masukkan yang ini. Okay. Dah siap untuk pasang caliper ni. Okay, macam korang dapat lihat tadi, aku punya brake pun dah berfungsi dan aku pun dah test tadi, brake semua ok. Macam tadi aku ada masalah sikit lah, yang mana aku flash, aku banyak kali flash kan, tapi brake still tak makan-makan tau. Lepas tu aku try untuk buka sambil aku pump brake kaki ni, aku try buka kat sini, kira aku flash minyak tu biar dia keluar daripada sini kan. Dan aku juga ada buat dekat sini juga lah. So aku dah buat dekat sini, dan terus dia punya brake terus makan. Aku tak sure kenapa, mungkin ada udara juga yang ada dekat bahagian-bahagian sini kan, yang dia tak keluar melalui sini lah. So aku dah selesaikan masalah tu. Mungkin kalau korang yang ada mengalami masalah yang sama, yang mana bila tekan-tekan and then flash brake masih tak cengkam, so cuba try dekat hose ni, dia punya kepala tu. Okay guys, so ni ada update sikit. Okay, jadi bracket ni aku dah letak, kalau korang nampak aku ada letak satu plate besi lah. Okay, aku dah welding dah pun plate besi ni. Okay, sebab apa aku welding? Sebab bila sebelum ni tak ada plate besi ni, kan aku cakap aku dah letak skru tu kan. Yang skru tu dia termasuk sikit tau. Kalau korang nampak ni, ini adalah kesan skru tu. Bila aku tekan brake, aku tekan kan, benda ni kan naik ke atas. Jadi bila dia menekan dekat besi belah tepi ni, dia jadi macam dia tertolak ke dalam tau. Jadi disebabkan benda tu, makin lama aku tekan brake, dia makin tak makan. Dia macam lari sikit lah kan. So bila dia lari sikit tu, itu yang menyebabkan dia tak makan. Jadi aku dah letak satu plate dekat sini. Nampak kan ada plate. Plate ni fungsi dia akan tahan lah. Kali ni punya plate, kali ni punya cara ni dia memang takkan lari lah. So aku akan tekan dia kuat-kuat dekat sini, dan skru. Lepas tu bila tekan brake, hopefully dia takkan ada masalah lagi lah lepas ni. So aku nak tunjukkan dekat korang dia punya brake lah. Okay, brake aku dah elok. So aku akan tunjukkan dengan cara aku turun bukit ni. Turun bukit ni agak curam juga, dan aku akan gunakan hanya brake kaki. Okay, tangan kiri aku belah sini, dan aku memegang menggunakan tangan kanan. So seram juga ni. Okay, jap, test brake dulu. Jom turun. Bismillah. So aku akan okay, so macam korang nampak, aku dapat brake dengan menggunakan brake kaki tanpa menggunakan brake tangan. So ya, okay, so sekarang ni brake pun dah makan, dan sekarang aku nak buat untuk depan pula.
Yang depan ni kira banyak kerja sikit lah, tapi banyak tak banyak jugalah aku nak pakai caliper ni. Okay, ni ori daripada 125 dan aku juga ada fork daripada Indon. Salah satu sebab utama kan kenapa aku nak tukar brake caliper yang 2 port ni, salah satu sebab dia adalah yang ni lagi cengkam lah kan, sebab dia ada 2 port. Yang ni pula just single port je kan. Dan yang lagi satu, masa aku tukar disc ni size dia 267, dan yang dia punya bracket dia macam tak makan tau. Korang boleh nampak dia punya ni, dia tak sampai sini. So sayang lah beli benda ni mahal-mahal tapi dia tak makan dengan cantik. Jadinya macam membazir dekat bahagian sini sikit kan. So itulah sebab yang kedua kenapa aku nak tukar caliper ni. Sekarang ni masa untuk proses pemasangan. Okay, so aku dah pasang dah fork daripada 5S dan juga caliper 125. Untuk proses pemasangan sangat mudah saja. Korang hanya perlu buka 4 skru tu. Sekejap, nampak tak? Korang hanya perlu buka 4 skru tu, lepas tu cabut fork lama dan korang boleh masuk fork yang baru lah. Okay, dan untuk caliper ni pula hanya perlu tambah pada bracket ni saja, and then boleh plug and play. Aku pun dah siap flashing untuk caliper ni. So brake ni dah boleh berfungsi lah. So macam korang tengok ni, sebelum ni dia punya kesan gigitan caliper tu dia dekat atas ni kan, lebih kurang dekat atas macam ni. Tapi sekarang ni dia dah turun sikit lah. Dia dah makan lebih sikit, yang bermaksud permukaan caliper tu dia dah kena ngam-ngam dengan permukaan disc brake ni lah. So dia lebih makan, dia lebih cengkam daripada yang sebelum ni. Sama juga dengan caliper belakang. Caliper belakang ni aku dah pakai dekat sebulan lebih dah. Tak ada masalah. Mungkin korang pernah dengar yang ada orang cakap daripada 4S convert ke brake caliper ataupun convert ke 5S akan ada masalah brake caliper kan. Itu adalah disebabkan bracket untuk ni, macam aku mention sebelum ni, masa aku letak yang nut dekat sini, dia bila kita tekan brake, dia akan menyebabkan bracket ni semua ke dalam. Dia akan ditolak ke arah sini lah. So apa yang aku buat adalah aku dah tambah dia punya ni dan dah tak ada masalah lah. Aku dah pakai sebulan lebih. Aku dah pun brake emergency apa semua, tak ada masalah. Memang brake ni cengkam sampaikan tayar ni boleh skid. So memang tak ada masalah dah lah. Dan disebabkan aku dah pakai Armour 15, nampak lagi cantik. Dia punya tayar pun kedudukan dia dekat belakang ni sikit kan. So memang cun-cun je lah. So aku rasa itu saja video untuk kali ni. Apa pendapat korang yang dah tengok sampai sini? Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye bye.